Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya akan bagikan ucapan penggulungan saya kepada 4 bahagian. Yang pertama, pembangunan teknologi, bakat dan pekerjaan masa depan. Yang kedua, pembangunan bidang penyelidikan dan pembangunan serta industri startup negara. Yang ketiga, peranan MOSTI dalam teknologi pertanian. Yang keempat, peranan MOSTI dalam pengoperasian Linus. Saya masuk ke isu pertama, iaitu pembangunan teknologi, bakat dan pekerjaan masa depan. Suka saya menarik perhatian ahli-ahli Dewan mengenai isu kepentingan pembangunan SDI negara selaras dengan usaha untuk modernisasi industri, pembudayaan inovasi dan peluang pekerjaan baru negara sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh 4 orang yang berhormat, iaitu Kuala Terengganu, Bayan Baru, Tenggara dan Petaling Jaya. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan teknologi baru muncul sedang pesat membangun di dunia, di mana bidang kecerdasan buatan, internet kebendaan, Internet of Things, robotik dan otomasi mula diasimilasi dalam kerja seharian kita. Ketika ini kemunculan ChatGPT, reka bentuk dan simulasi alam maya, pencetakan 5D, kereta elektrik dan banyak lagi menjadikan rakyat terpegun dan risau seolah kita masih belum bersedia untuk menerima teknologi sebegini. Seperti yang diutarakan oleh Yang Berhormat Tenggara dalam perbahasan beliau, saya bersetuju bahawa Malaysia harus mengorak langkah supaya tidak ketinggalan atau meminggir daripada 9 teknologi mega yang mampu mengubah dunia. Dalam hal ini, MOSTI telah menggerakkan rangka kerja 1010 MySTIE di bawahnya yang turut telah mengenal pasti 10 pemacu sains dan teknologi untuk Malaysia yang berdasarkan kepada 9 teknologi mega Forbes bagi memacu negara ke arah negara berteknologi tinggi, high-tech nation dengan izin, menjelang tahun 2030, iaitu A. 5G ataupun 6G, teknologi 5G ataupun 6G. B. Teknologi sensor. C. Percetakan 4D atau 5D. D. Bahan termaju, advanced material. E. Sistem kecerdasan termaju. F. Keselamatan cyber dan enkripsi. G. Augmentasi analitik dan penerokaan data. H. Blockchain. I. Neuroteknologi. Dan J. Teknologi biosains. Bagi pengaplikasian 10 teknologi ini, beberapa inisiatif rintis sedang dijalankan di bawah rancangan Malaysia ke-12 oleh pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan beberapa pemegang taruh yang lain. Perlu saya tekankan bahawa inisiatif teknologi tinggi ini merentasi sektor ekonomi, bidang kementerian, agensi dan swasta yang pelbagai dan perlu keterlibatan semua pihak secara menyeluruh bagi memperlihatkan keberkesanannya. Justru itu, MOSTI telah membangunkan beberapa pelan hala tuju berkaitan seperti yang saya nyatakan sebelum ini serta memperkukuhkan komunikasi sains, pendidikan dan kesedaran awam. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Pelan Hala Tuju Kecerdasan Buatan Negara yang dibangunkan pada tahun 2022 telah menggariskan 6 strategi yang harus dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun untuk mewujudkan ekonomi inovasi AI, Artificial Intelligence, bagi menggalakkan pembangunan teknologi AI serta hub inovasi dan infrastruktur digital yang mantap bagi mempercepatkan pelaksanaan aplikasi teknologi ini kerana negara-negara yang mempunyai teknologi AI yang maju akan dapat lebih banyak manfaat daripada kemunculan teknologi ini selain dipandu prinsip AI yang bertanggungjawab. Prinsip AI yang bertanggungjawab akan banyak menyumbang dalam pembangunan teknologi masa kini. Prinsip yang bertanggungjawab ini juga sangat penting agar isu-isu seperti yang dibawa dengan kemunculan ChatGPT tidak berulang. Beberapa prinsip AI yang bertanggungjawab telah dimasukkan dalam Pelan Hala Tuju Kecerdasan Buatan Negara seperti 1. Keadilan, 2. Kebolehpercayaan, keselamatan dan kawalan, 3. Privacy,
dan keselamatan. 4. Accountability. Salah satu plan tindakan dalam hala tuju AI adalah pembangunan bakat melalui 3 pendekatan, iaitu inisiatif pembelajaran dan pendidikan berkaitan AI, meningkatkan kemampuan dan kemahiran tenaga kerja, serta menarik dan mengekalkan bakat tempatan sedia ada. Usaha ini penting bagi melahirkan generasi muda yang peka dan berkeupayaan AI yang tinggi. Musti juga telah membangunkan Pelan Hala Tuju Robotik Negara, National Robotics Roadmap 2021 hingga 2030 sebagai panduan dan strategi pembangunan teknologi robotik nasional bagi menjadikan Malaysia hub robotik serantau menjelang tahun 2030. Salah sebuah teras strategik di bawah pelan ini bertujuan untuk memupuk dan membangunkan bakat yang memenuhi keperluan industri robotik berasaskan prinsip cradle to grave dengan izin yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat dalam semua bidang pengajian. Akademi Pembangunan Bakat Robotik iaitu Robotics Talent Development Agency (RODA) akan ditubuhkan dengan kerjasama antara KPT, KSM, MITI, KPM, KBS, KUSKOP dan FMM iaitu Federation in Malaysia Manufacturer. Bagi menyelaras pembangunan bakat dalam teknologi robotik merangkumi 1. Pengenapastian jurang dan keperluan latihan yang memenuhi keperluan industri. 2. Pembangunan silibus bermula di peringkat sekolah rendah sehingga pekerja industri otomasi. 3. Memperhebatkan. Soalan. Sila. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Apabila Menteri sentuh tentang adalah penting untuk menjadikan penggunaan sains dan teknologi sebagai satu budaya yang baru, terutamanya dalam soal pembelajaran dan juga pengajaran. Tapi kalau kita lihat apabila ahli-ahli yang berhormat membahas tentang keadaan di sekolah-sekolah yang ada, dahlah dalam keadaan daif. Tetapi kalau kita sekarang nak ke arah untuk membangunkan dalam sains dan teknologi, ini sudah tentu memerlukan infrastruktur yang lebih baik dari segi pendigitalan dalam sekolah, infra-infra yang perlunya seperti smart board dan sebagainya. Nah, itu sudah tentu akan menelankan ataupun memperuntukkan lebih banyak bajet-bajet yang diperlukan di sekolah-sekolah yang ada. So saya mohon pencerahan Yang Berhormat Menteri, apakah rancangan dan dasar hala tuju ke depan dalam menaik tarafkan sekolah-sekolah dalam penyediaan ke satu alam yang baru. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Goping. Menteri, nak sekali ke nak asing-asing? Asing eh? Asing. Okey. Terima kasih Yang Berhormat Goping. Memang ini adalah satu masalah yang sedang kita hadapi sekarang dan in fact banyak negara lain juga menghadapi keadaan sama sebab kita ada had dari segi dana dan sumber. Tetapi selain daripada memang nanti mesti akan kerjasama dengan KPT ataupun KPM untuk memperbaiki keadaan macam ini dan tetapi pada masa yang sama selain daripada keperluan dana, kita juga perlu melihat balik apa pendekatan bagaimana kita mendidik anak-anak kita dalam subjek sains dan teknologi. Saya rasa itu penting juga dan saya ambil maklum. Cuma cadangan sikit YB Menteri. Ya. Sebenarnya saya tidaklah meletakkan sepenuhnya tanggungjawab ataupun keperluan dana-dana itu di bawah bahu kerajaan. Tetapi kalau di industri-industri yang sedia ada, sudah tentu boleh memikul sebahagian peranan dan juga boleh mengangkat sesebuah sekolah itu untuk mendidik talent-talent di sekolah. So menjadikan sekolah itu sebagai sekolah angkat dalam membangunkan talent-talent yang ada di kawasan tertentu. Itu cadangan. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Sekiranya ada pihak swasta yang sudi menjadi menjadi sekolah tu mengangkat sekolah sebagai sekolah angkat, saya sangat mengalu-alukan lah. Ya. By all means. Ipoh Timur dulu, Kuala Terengganu dan Balik Pulau. Boleh. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dari Gopeng tanya Tanjung Malim sekarang
Ipoh Timur nak tanya pula berkenaan dengan satu isu yang sangat dekat dengan orang Perak, kerana salah satu syarikat yang saya nak petik nanti sebenarnya pengasasnya dua-dua orang Perak, orang Ipoh juga. CEO Lani pun orang Ipoh juga. Ia berkenaan dengan salah satu pemain AI di Malaysia pada saat ini yang terbesar di Malaysia. Kita kata tadi Menteri pun ada sebut berkenaan dengan AI dengan bangkitnya ChatGPT, arus perdananya ChatGPT, ia perlu bertanggungjawab. Penggunaan AI perlu bertanggungjawab, itu dasar kerajaan. Dan tanggungjawabnya adalah bagaimana ia boleh digunakan sebagai satu alat untuk mempertingkatkan produktiviti semua tenaga kerja kita, khususnya jentera kerajaan. Jadi saya pernah adakan sedikit perbincangan dengan syarikat ini, dia punya platform Design AI. Landing. Dengan Imagine, dengan Design AI ini, mereka sanggup dan telah menawarkan diri untuk membuat workshop penggunaan AI untuk melancarkan dan menaikkan produktiviti jentera kerajaan, khususnya bermula daripada MOSTI. Apakah pandangan dan juga dasar yang telah dirungkaikan di peringkat MOSTI untuk menggunakan AI di peringkat operasi kerajaan? Ya, kami pihak MOSTI amat mengalu-alukan, tetapi ialah dari segi dana mungkin kita perlu perbincangan selanjutnya lah. Ya. Depa volunteer. Volunteer lagi by all means. Kuala Terengganu. Kena bagi Kuala Terengganu mantan timbalan menteri. Saya mengucapkan tahniah di atas perancangan yang begitu baik yang telah dibuat oleh MOSTI berhubung dengan bagaimana untuk menggalakkan pengaplikasian teknologi di dalam pelbagai sektor. Tadi ada disebut tentang robotics dan pelbagai lagi. Bagaimana YB melihat dari segi minat di kalangan khususnya di kalangan anak muda kita di peringkat sekolah, macam mana kita nak meshkan dengan keperluan negara di masa akan datang dari segi, dan juga bagaimana pula dari segi bakat-bakat yang ada di kalangan inovator tempatan yang mencipta pelbagai inovasi berkait dengan robotik dan sebagainya, yang saya dapati ada masalah dari segi bagaimana mahu mereka mengkomersialkan, memasukkan supaya produk mereka ni boleh diguna sekurang-kurangnya untuk industri di peringkat tempatan. Saya dapati kadang-kadang ada produk yang bagus yang dihasilkan di dalam negara, tetapi masih dari segi macam kita tidak ada polisi secukupnya untuk memberi galakan kepada industri menggunakan ciptaan tempatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang ini adalah antara isu yang kita perlu utarakan dan memang saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa ada beberapa perkara seperti bagaimana nak menarik minat anak-anak kita untuk belajar sains dan teknologi. So seperti yang saya sebut tadi, pendekatan pendekatan dari sekolah tu memang sangat-sangat penting, dan saya harap selepas ini kita mesti akan bekerjasama dengan KPT dan KPM untuk kita memperbaiki keadaan ini. Dan dari segi sosial inovasi, JIM, Yayasan Inovasi Malaysia memang ada menjalankan banyak projek yang melibatkan inovator dari peringkat akar umbi, dan YIM juga akan membantu dalam dari segi mengkomersialiskan produk-produk yang dihasilkan oleh inovator mereka, negara tempatan. Dan saya juga Kementerian MOSTI juga mengharapkan bahawa industri player akan mengambil inisiatif untuk menggunakan aplikasi adopt teknologi ataupun aplikasi tempatan, especially homegrown, dengan izin supaya inovator kita ada motivasi untuk terus membangunkan idea-idea mereka dan untuk terus menghasilkan hasil-hasil yang produk-produk yang berkualiti. Ya, terima kasih. Balik pulau. Terima kasih. Saya ucap tahniah kepada Menteri kerana I think walaupun 3 bulan dalam kerja, tapi grasp of knowledge tu sangat bagus. Tahniah. Terima kasih. Saya cuma nak, ialah biasalah, saya orang seni, saya nak tanya berkenaan dengan seni. I think the introduction of the metaverse, the teknologi sekarang, dengan izin, bagaimana kita lihat bahawa
seni ataupun industri kreatif ni masih dalam peringkat yang cukup rendah. I think 1.97% saja daripada KDNK. Walaupun begitu, kita dengan introduction of metaverse dengan AI yang disebutkan tadi, bagaimana Kementerian Menteri boleh cuba untuk menambahkan lagi ataupun membuat banyak lagi usaha untuk mengangkat semula industri kreatif yang terutama sekali dari segi seni visualnya. Sekarang ni kita ada NFTs with the metaverse arts yang boleh kalau boleh digabungkan juga dengan kementerian-kementerian lain, termasuklah Motek dan juga pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Memang ini adalah satu bidang yang saya tidak faham sangat, seni. Tetapi kita peringkat MOSTI kami akan cuba untuk mempergiatkan kerjasama antara sains teknologi dengan bidang seni. Kerana di sana memang ada sedikit hubungan dan memang saya akan MOSTI akan meneroka kemungkinan inilah. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri. Saya tak cukup, Mas. Satu soalan boleh? Okey. Saya nak sambung sikit yang Kuala Terengganu tadi. Saya rasa kita telah berbelanja begitu banyak tentang R&D ni, grant, matching grant dan bermacam-macam lagi, dan ramai yang terlibat dalam penyelidikan ini. Tetapi yang kurangnya ialah pengkomersilan hasil-hasil R&D itu, sebenarnya disebut tadi inovasi. Jadi mungkin boleh pihak kementerian adakan mungkin jawapan bertulis setakat mana yang kita dah berbelanja R&D dan turnover kepada hasil itu dikomersilkan oleh anak-anak tempatan ini. Saya rasa ini pun kalau kita dapat war-warkan, kita boleh menaikkan semangat mereka untuk melakukan R&D yang seperti ini. Banyak bidang, saya rasa pertanian, perladangan dan sebagainya mereka kemukakan. Walaupun mungkin dia tidak, kita kata dari segi viability itu tidak, tetapi kalau kita adakan insentif tertentu, bila dia dapat dikomersilkan, ini akan lebih merancakkan lagi usaha-usaha untuk R&D ini dikomersilkan. Saya tambah sikit. Ya, sikit saja. 10 saat. Dalam tak ada masa. Tak apa. Saya dalam perbahasan baru ni pun saya ada sebut tentang masalah sekarang ni. Kebanyakan daripada penyelidikan kita, di penyelidik kita duduk dalam sektor, di dalam institusi pengajian tinggi, dia bukan dalam sektor industri. Bagaimana kita, sebab kalau penyelidikan tu dia berkait terus dengan industri, sudah tentulah daripada awal permulaan tu memang fokusnya untuk tujuan pengkomersialan. Jadi kalau boleh diperkasakan seperti RISE, yang program yang pernah dibuat sebelum ini, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Nanti kami akan sediakan jawapan tertulis untuk Yang Berhormat Shah Alam, dan saya terima kasih kepada Yang Berhormat Hulu Terengganu. Program-program seperti RISE masih diteruskan. Terima kasih atas usaha kerajaan yang lalu. Oleh sebab saya tak ada masa yang cukup, saya terus ke isu kedua, iaitu pembangunan bidang penyelidikan R&D. Dan seperti yang dikatakan tadi, R&D memang untuk applied research memang tak banyak. Yang kebanyakannya adalah tentang fundamental research, dan kita mungkin perlu mengkaji baliklah bagaimana untuk memperbaiki keadaan seperti ini. Dan Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh berhubung tentang peranan R&D serta pembangunan startup negara seperti yang dibangkitkan oleh Larut, Paya Besar dan Kuala Terengganu juga. Suka saya mengulas mengenai saranan Yang Berhormat Larut berkaitan pewujudan polisi yang inklusif dan berdaya saing serta galakan dan insentif dalam memacu agenda R&D negara. Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, MOSTI telah membangunkan Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia Super pada tahun 2021 dan menggariskan 16 intervensi merentasi 5 penjana ekosistem utama, iaitu pembiayaan, bakat, inovasi, dasar dan peraturan serta ekosistem pasaran. Pembangunan super ini adalah selari dengan dasar dan inisiatif semasa kerajaan yang bertujuan untuk menjana inovasi berteknologi tinggi, pembangunan saksama buat masyarakat
dan membina negara berkeusahawanan menjelang tahun 2030. Ia melibatkan semua pemegang taruh utama di dalam ekosistem startup, iaitu syarikat startup, pelabur, kementerian ataupun jabatan ataupun agensi kerajaan, pemain industri dan pihak berkepentingan yang lain untuk menyokong pembangunan ekosistem secara holistik dan meningkatkan keboleh pasaran startup di dalam dan luar negara. Melalui agensi pelaksana super, iaitu Cradle Fund, sebanyak 5,750 syarikat startup dan individu telah menerima manfaat daripada program-program yang dilaksanakan mulai bulan November 2021. Tambahan lagi, golongan startup juga boleh memanfaatkan inisiatif tahun pengkomersialan Malaysia Commercialization Year ataupun MCY, yang merupakan sebuah program untuk melonjakkan hasil penyelidikan, pembangunan dan inovasi pelbagai pihak sebagai penjana kekayaan melalui aktiviti pengkomersialan. Kini MCY telah memasuki fasa 3.0, bertujuan untuk memperluaskan pasaran produk, teknologi, perkhidmatan R&D tempatan ke peringkat antarabangsa. Dari segi galakan dan insentif pula, Mesti melalui agensi pembiaya telah menawarkan pelbagai bentuk program pembiayaan ataupun pelaburan khusus untuk syarikat startup dan SME yang merangkumi pelbagai peringkat termasuk pre-seed, seed, pembangunan idea, pra-pengkomersialan sehingga kepada pengkomersialan. Bioeconomy Corporation di bawah MOSTI pula menawarkan pengecualian cukai pendapatan bagi syarikat bioteknologi yang layak melalui program status BioNexus, di mana syarikat perlu membangunkan produk yang mempunyai nilai tambah value added dengan izin dengan menggunakan teknologi berasaskan bio seperti penggunaan mikrob, enzim dan standardized extract. Kerajaan juga telah meluluskan Malaysia Science Endowment MSE di bawah kawasan Kementerian MOSTI untuk pembangunan dana alternatif daripada pelbagai sumber dan kaedah, termasuklah grant dari industri, wakaf dan pelabur mangkin, angel investors di dalam dan luar negara. Usaha ini disasarkan untuk meningkatkan R&D negara, terutamanya di sektor industri dan mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan. MOSTI kini sedang mengadakan berbincangan dengan beberapa rakan strategik antarabangsa dan industri tempatan untuk kerjasama melalui MSE. Berkenaan pertanyaan yang berhormat Paya Besar mengenai usaha memastikan keupayaan industri startup, Paya Besar tak ada apa? Di belakang. Oh ada. Okey. Mengenai usaha startup melalui agenda super, sehingga kini MOSTI juga sedang giat melahirkan pengekut ataupun coders dengan syarikat startup yang memerlukan kepakaran berkemahiran tinggi selari dengan hasrat mewujudkan sebanyak 10,000 orang pengekut menjelang tahun 2030. Selain itu, satu portal sehenti iaitu pangkalan data bagi menghubungkan pemain ekosistem startup Malaysia dan antarabangsa telah beroperasi melalui laman sesawan mystartup.gov.my. Portal ini menyokong interaksi dan komunikasi dari aspek pembiayaan, pembangunan kapasiti serta hubungan antarabangsa bagi mendapatkan pembiayaan lanjut bagi pengkomersialan produk startup tempatan. Tuan Dipertua, saya terus masuk ke isu ketiga, peranan MOSTI dalam teknologi pertanian yang untuk menjawab pertanyaan yang berhormat Rasah. Untuk makluman yang berhormat, MOSTI telah menubuhkan satu pusat kolaborasi teknologi PKT dalam membantu penyelesaian isu semasa negara, sebagai contoh isu bekalan makanan dengan mengetengahkan penyelesaian berlandaskan teknologi. Pelbagai usaha telah dan sedang giat dilaksanakan merangkumi perbincangan bersama pihak berkepentingan, aktiviti lawatan kerja dan lain-lain sebagai usaha MOSTI untuk mencari solusi dalam menangani isu sekuriti makanan ini. MOSTI melalui inisiatif National Technology dan Innovation Sandbox NTIS telah mengkaji berbagai kaedah penggunaan teknologi dalam pertanian seperti drone dan robotik untuk proses penyemburan baja, pembenihan pokok dapat meningkatkan kecekapan sekaligus mempercepatkan masa dan mengurangkan tenaga kerja. Selain itu, R&D tempatan melalui MOSTI turut dilaksanakan dalam mempertingkatkan hasil pertanian negara melalui satu, penghasilan
penghasilan varieti baru tanaman melalui teknik biak bakar mutasi teknologi nuklear, penyelidikan biak bakar mutasi tanaman sorghum dan pembangunan formulasi beberapa jenis biobaja seperti BioLiquifert, GoGrow, Bio-NPK, MyGrowFrust M99 di bawah Agensi Nuklear Malaysia. Yang kedua, inisiatif penghasilan baja tempatan melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Petronas Chemical Group bagi mengurangkan kebergantungan baja import. Yang ketiga, penyelesaian melalui pendekatan pertanian kepresisan, precision agriculture, iaitu penambahbaikan infrastruktur pertanian negara dengan menggunakan teknologi internet kebendaan, solar dan analitik data raya oleh Nano Malaysia bersama dengan MAFS. Tuan Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin sentuh tentang peranan MOSTI dalam pengoperasian Linus. Menteri, mohon celah sekejap. Rasa. Sila. Ya, saya ucapkan terima kasih pada Menteri atas jawapan yang bagi saya sangat progresif tadi, yang mana menunjukkan peranan MOSTI. Cuma saya nak tanya, tadi Yang Berhormat Menteri kata pelbagai perkara ataupun perancangan daripada MOSTI untuk membantu keterjaminan makanan. Apakah ada satu agensi khas ataupun satu jabatan khas di bawah MOSTI sendiri khas untuk fokus kepada keterjaminan makanan dan membantu Kementerian Pertanian dalam hal ini? Terima kasih Menteri. Mesti ada beberapa agensi yang terlibat dalam teknologi yang membantu pertanian, termasuk Jabatan Nuklear, termasuk NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, termasuk Bioeconomy Corporation. Mantan Menteri. Terima kasih. Pendek saja Yang Berhormat. Yang Berhormat tadi telah bercerita tentang Pelan Bioteknologi Negara. Saya ingin bertanya, apakah masa depan Bioeconomy Corporation yang dahulunya di bawah MOSTI, Biotechnology Corporation, yang sekarang ini tidak diletakkan di bawah Kementerian Pertanian dan Food Security. Adakah sesuai agar Bioeconomy Corporation ini diletak balik di MOSTI ataupun diletakkan di bawah Kementerian Pertanian? Ya, terima kasih Menteri. Sebenarnya sebelum ini memang bioekonomi di bawah MOSTI, lepas tu ke pertanian, sekarang balik ke pangkuan MOSTI dah. Tanya. Terima kasih. Apa Yang Dipertua, mengenai isu Linus ini, saya bagi 2 minit untuk Linus. Terima kasih. Okay. Saya terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Kerian dan Yang Berhormat Kuala Terengganu yang telah menyentuh tentang isu ini, dan saya ingin tegaskan beberapa perkara. Yang pertama, kerajaan tidak menutup Linus. Kerajaan cuma tidak membenarkan permohonan Linus untuk menggugurkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Iaitu termasuk menjelang Julai ini, Linus perlu menutup cracking and leaching plant di Gebeng, Pahang. Yang kedua, mungkin ada orang bertanya, adakah keputusan ini akan menjejaskan keyakinan pelabur? Tuan Yang Dipertua, jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana untuk pelabur luar negara, yang pertama mereka perlukan certainty, kepastian. Apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kita reaffirm apa yang kita sudah tetapkan pada tahun 2020. Kita ada langsung syarat baru yang telah dikenakan pada Linus. Dan yang Menteri, kedua, celah sikit. Ini sangat penting. Sangat penting. Okay. Adakah kerajaan akan renew license sekiranya Linus semasa sampai Julai mereka tidak membina BTF dan juga move out to cracking dan leaking? Adakah kerajaan akan renew license Linus pada bulan Julai? Sekian. Okey. Yang Berhormat, saya akan jawab sekejap lagi. Saya habiskan yang ni. Satu, kepastian, certainty. Yang kedua, konsistensi. Tuan Yang Dipertua, kerajaan dalam membuat sesuatu keputusan perlu ada konsistensi dan perlu make sure ada certainty. Kalau 2020 kita buat satu keputusan, 2023 kita buat satu lagi keputusan yang
tidak sama dengan 2020, maka dia akan dilihat sebagai flip-flop. So flip-flop tidak baik untuk community business. Dan itu sebabnya saya rasa tidak ada keputusan AELB ini tidak akan menjejaskan keyakinan pelabur. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, selepas pengumuman keputusan itu, ramai lagi pelabur luar negara masih nak melabur di dalam negara ini. Saya rasa itu adalah satu bukti yang kukuh bahawa keyakinan pelabur tidak ada apa-apa kesan tentang kerana keputusan ini. Dan seperti yang saya maklumkan tadi, tak ada apa-apa elemen of surprise, tak ada kejutan. Nak bela kerajaan ni, jelas sedikit. Nanti boleh jawab sekali dengan Rauh. Sedikit aja. Silakan. Kejap Menteri, sejak keputusan kerajaan ini dikeluarkan, syarikat Liners telah membuat beberapa statement lah kenyataan yang katakan kalaulah 4 syarat diletakkan kerajaan ini tidak ditarik balik, dia akan memudaratkan ekonomi negara, keyakinan pelabur, hilang banyak-banyak kerja. So saya nak tanya, bolehlah Menteri hari ini jelaskan kepada rakyat Malaysia, sejak Liners mula operasi pada 2012 sampai ke hari ini, berapa cukai korporat yang dia bayar kepada Malaysia, dan kalaulah PNL tu dia terpaksa dia tak boleh operasi lagi, berapa kerja yang akan katalah hilang. Dan setahu saya, Liners hanya bagi kita 1.2 juta sisa buangan yang radioaktif di Malaysia saja. Terima kasih. Sila gulung. Saya sedang gulung. Saya rumuskan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Tebrau. Sejak pengoperasian Liners pada tahun 2012, tidak ada 1 sen pun cukai korporat telah dibayar kerana kerajaan telah memberikan exemption pengecualian cukai kepada Liners selama 12 tahun. Dan cracking and leaching hanya merupakan mungkin 1/3 daripada keseluruhan operasi keseluruhan Liners. Dan Tuan Dipertua, boleh saya jawab soalan Raub dulu. Sebenarnya AELB telah pun meluluskan operating license Liners untuk 3 tahun, melanjutkan untuk 3 tahun, iaitu dari 3 hari bulan Mac tahun ini kepada 2 hari bulan Mac 2026. Dan Tuan Yang Dipertua, dengan syarat mereka perlu mematuhi 4 syarat yang telah dikenakan pada tahun 2020. Sekiranya syarat tidak dipatuhi, ada beberapa kemungkinan untuk lesen revoke memang boleh berlaku. Tetapi bagaimanapun Tuan Dipertua, menurut Akta 304 iaitu Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984, Liners masih boleh membuat rayuan dalam tempoh 30 hari selepas keputusan ini disampaikan pada mereka. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Mesti telah pun menerima surat rayuan Liners dan sekarang dalam proses untuk mempertimbangkan rayuan mereka. Itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ahli-ahli yang berhormat dalam perbahasan Tita Diraja di Dewan Rakyat pagi penggang kedua Parlimen ke-15, dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh bidang kuasa Mesti. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat. Pertamanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua yang memberi peluang kepada saya untuk menjawab bagi pihak Kementerian Sumber Manusia. Saya juga merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang begitu prihatin dengan hal berkaitan dengan warga pekerja dan perkembangan moral insan yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan negara. Izinkan saya memulakan dengan
serangkap pantun, kain yang koyak dijahit renda, kain yang buruk dibuang jangan. Walau banyak rintangan melanda, Malaysia Madani kita jayakan. Tuan Yang di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 hari bulan Februari yang lalu telah bertitah menyentuh fungsi dan peranan Kementerian Sumber Manusia, antaranya pertama, Yang di-Pertuan Agong bertitah menyokong usaha agar pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET terus diperkasakan. Yang kedua, Tuanku juga bertitah agar penambahbaikan kepada aspek perlindungan keselamatan sosial golongan pekerja. Dan yang ketiga, Tuanku menyeru agar kerajaan menyediakan kuartus pekerja berpusat ataupun Centralized Labour Quarters CLQ turut wajar diberi perhatian. Dan yang keempat, Yang di-Pertuan Agong mendukung langkah dalam meningkatkan tahap kemahiran pekerja, merentasi program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir dan separa mahir yang berupaya untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja asing. Seramai 24 orang ahli-ahli yang berhormat telah memberikan pandangan, saranan dan teguran yang cukup membina. Sebanyak 6 kluster isu yang menyentuh perkara-perkara berkaitan fungsi, peranan dan tanggungjawab kementerian telah dibangkitkan sepanjang perbahasan titah Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang di-Pertua, 15 orang ahli yang berhormat, iaitu Yang berhormat Pendang, Yang berhormat Macang, Yang berhormat Tenggara, Yang berhormat Segamat, Yang berhormat Tangga Batu, Yang berhormat Barang Besar, Yang berhormat Air Hitam, Yang berhormat Selangau, Yang berhormat Kuala Kedah, Yang berhormat Ampang, Yang berhormat Bagan Serai, Yang berhormat Tenom, Yang berhormat Bentong, Yang berhormat Ipoh Barat dan Yang berhormat Pekan telah membangkitkan isu-isu berkaitan dengan pendidikan dan latihan technical vocational TVET daripada pelbagai aspek. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Disember 2022 telah membuat keputusan agar Kementerian Sumber Manusia menggalas tugas sebagai Sekretariat Majlis TVET Negara. Majlis TVET Negara berperanan sebagai badan tertinggi dalam membuat keputusan berkaitan hala tuju TVET, di mana keanggotaannya adalah merentasi semua kementerian penyelia TVET dan pelbagai pemegang taruh yang berkaitan. Agenda memperkasakan pelaksanaan TVET di Malaysia adalah berpaksikan kepada 3 teras strategi yang digariskan oleh Majlis TVET Negara, iaitu melalui pertama, tadbir urus bersepadu dan terselaras. Yang kedua, TVET dipacu industri. Dan yang ketiga, TVET bercorak masa hadapan. 3 teras strategi ini dijadikan rujukan utama dalam rangka agenda memperkasakan pelaksanaan TVET melalui aspek tabir urus, kualiti industri, pembiayaan dan penjenamaan. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini, langkah penambahbaik penyelarasan ekosistem TVET negara dilaksanakan menerusi platform Majlis TVET Negara. Selaras dengan itu, Kementerian Sumber Manusia telah merancang gerak kerja komprehensif dengan sokongan dan kerjasama kukuh semua pemegang taruh TVET di pihak kerajaan dan juga swasta secara berterusan. Kementerian Sumber Manusia selaku Sekretariat Majlis TVET Negara bersama-sama semua pemegang taruh TVET akan memanfaatkan pelbagai hasil kajian terdahulu yang telah mengenal pasti isu dan cadangan-cadangan penambahbaikan berkaitan TVET sebelum ini. Transformasi program TVET mendapat perhatian serius kerajaan di mana Mesyuarat Jemaah Menteri pada 2 Februari 2023
telah membangkitkan keperluan penglibatan dan kerjasama pihak industri serta syarikat berkaitan kerajaan GLC dalam melaksanakan program-program TVET. Ini bagi mengatasi isu-isu seperti penyediaan infrastruktur dan kemudahan latihan, kepadanan kemahiran dan isu pengangguran di kalangan graduan TVET. Tuan Yang di-Pertua, susulan itu, mesyuarat Majlis TVET Negara bilangan 1/2023 pada 7 Februari 2023 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah membincangkan langkah-langkah wajar yang boleh diambil oleh kerajaan bagi penambahbaikan terhadap ekosistem TVET negara. Berkaitan memorandum perjanjian MOA bersama pihak industri dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, kerajaan telah mensasarkan sebanyak 30 MOA bagi tahun ini. Walau bagaimanapun, sebagai permulaan, Kementerian Sumber Manusia sedang berusaha untuk memuktamadkan 10 MOA bagi pelaksanaan program TVET berimpak tinggi. Menerusi inisiatif ini, pihak industri dan syarikat berkaitan kerajaan GLC yang telah dikenal pasti akan terlibat dalam pelaksanaan program TVET merangkumi 1. Pembangunan kurikulum dan bahan latihan, 2. Sumbangan dan perkongsian peralatan serta kemudahan, dan yang ketiga, sumbangan khidmat kepakaran, dan yang keempat, sumbangan pembiayaan program latihan. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan pelaksanaan program TVET di sekolah-sekolah agama dan pusat tahfiz yang dibangkitkan oleh YB Pendang dan YB Kuala Kedah, Kementerian Sumber Manusia melalui Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan MPKK telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Pembangunan Tahfiz TVET. Jawatankuasa ini berperanan mengenal pasti keperluan semasa program TVET di Institut Tahfiz, melihat keperluan pembangunan program baru yang bersesuaian serta mengenal pasti inisiatif yang dapat memperluaskan akses pelajar tahfiz bagi mengikuti program TVET. Penerapan modul berkaitan TVET di sekolah-sekolah agama dilihat sebagai satu tambah nilai yang amat signifikan dalam membantu lepasan sekolah agama untuk merencana dan meluaskan skop kerjaya mereka. Kementerian Sumber Manusia sentiasa terbuka dan bersedia untuk memperkenalkan sistem persijilan kemahiran Malaysia SPKM di sekolah-sekolah agama sekiranya ia menjadi satu dasar yang diluluskan oleh kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Betong, kerajaan mengambil perhatian yang serius. Minta dalam sekolah Kedah. Ya. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri yang telah memberikan penerangan berkenaan dengan program TVET di sekolah-sekolah menengah agama. Cuma saya ingin penjelasan, apakah pihak kementerian telah pun mengadakan ataupun mengatur menyusun modul-modul untuk diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah agama, begitu juga di pusat-pusat tahfiz, supaya mereka ini ada satu lorongan untuk memilih mana-mana kategori kemahiran yang mereka minati. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Memang Kementerian Sumber Manusia bersama dengan kementerian-kementerian lain mempunyai modul tertentu yang sedang dilaksanakan dan banyak juga modul-modul yang dirancang untuk masa hadapan. Sebagai contoh, Institut Tahfiz Madrasah Al-Aminah Cawangan Bertam mengadakan Institut Latihan Kemahiran Awam ILP Kepala Batas, di mana seramai 25 orang pelajar mengikuti kursus teknologi elektrik bagi tempoh 2 tahun.
Begitu juga di Mahat Tafiz Adin Perak menjalani kursus di Institut Latihan Perindustrian ILP Bukit Katil. Seramai 11 pelajar mengikuti kursus juruteknik perantisan aeroangkasa berkonsep sistem latihan dual nasional, dan juga Madrasah Diniyah Tosara ILP Jitra seramai 10 orang pelajar mengikuti kursus teknologi elektrik selama 6 bulan. Ini adalah antara modul-modul yang sedia ada dan banyak lagi program-program yang dalam pelaksanaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh YB Bertung, kerajaan mengambil perhatian serius bagi memperluaskan prospek kerjaya bagi pelajar yang mengikuti program TVET, termasuk peluang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Sehubungan itu, Kementerian Sumber Manusia melalui Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM dan institusi TVET di bawah kementerian lain telah mula mengambil langkah menerapkan modul keusahawanan kepada pelajar-pelajar TVET ini. Kementerian Sumber Manusia akan memulakan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi untuk menerapkan elemen keusahawanan dalam kursus-kursus TVET yang akan diselaraskan oleh Sekretariat Majlis TVET Negara. Pendekatan ini dapat mendorong mereka untuk menjadi pencipta pekerjaan, job creator, berbekalkan kemahiran keusahawanan yang diperolehi. Selain kemahiran keusahawanan konvensional, mereka turut diberi pendedahan kepada kemahiran keusahawanan dan perniagaan digital untuk mereka kekal relevan dan kompetitif. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan isu TVET yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan saya jawab secara bertulis. Sekarang saya akan berganjak kepada isu yang kedua, iaitu skim perlindungan dan keselamatan sosial. Soalan ini dibangkitkan oleh YB Paya Besar. YB Paya Besar mencadangkan agar penelitian sebaik mungkin dibuat kepada perlindungan sosial di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS. Kementerian Sumber Manusia menyambut baik cadangan tersebut. Di sini saya ingin menyeru kepada semua individu yang bekerja sendiri, terutamanya yang terlibat dalam P-hailing dan E-hailing, anda adalah digalakkan berdaftar dan mencarum di bawah perlindungan skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPC di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri Akta 789. Berdasarkan statistik Perkeso, dari Januari sehingga Disember 2022, seramai 315,107 penghantar P-hailing aktif dan seramai 59,799 pekerja e-hailing mempunyai perlindungan skim keselamatan sosial pekerja sendiri SKSPS. Manakala seramai 462 orang bekerja sendiri OBS dan orang tanggungan telah menerima faedah sebanyak ringgit Malaysia RM394,750 bagi 243 kes kemalangan yang melibatkan pekerja penghantar P-hailing dan E-hailing. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi menggalakkan pekerja sektor informal, terutamanya pekerja P-hailing dan E-hailing untuk berdaftar dan mencarum di bawah SKSPS. Antara usaha yang dilaksanakan adalah seperti: 1. Mengadakan sesi libat urus dan menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai kementerian dan agensi yang berkaitan seperti Kementerian Pengangkutan Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Mengadakan
program pencegahan kemalangan bersama, e-hailing dan p-hailing bersama polis, JPJ, Myros, NIOSH dan syarikat penyedia perkhidmatan menerusi latihan pemanduan berhemah. Yang ketiga, memeterai memorandum persefahaman MOU dengan syarikat atau agensi yang mempunyai potensi besar untuk melindungi orang bekerja sendiri. Yang keempat, mengadakan program seranta, pemimpin bersama masyarakat, kempen kesedaran, aktiviti skuad prihatin dan social sinergi perkeso, bahan melalui media cetak dan elektronik serta media sosial. Dan yang kelima, melantik ejen korporat perkeso bagi membantu merangsang dan menggalakkan pekerja sektor informal untuk mencarum dengan SKS-PS. Tuan Yang di-Pertua, YB Titiwangsa dan YB Ipoh Timur menyentuh berkaitan isu pengurusan pekerja asing dengan cadangan agar tidak menggunakan ejen bagi pengajian pekerja asing agar kos pengambilan pekerja asing yang tinggi dapat dikurangkan. Kerajaan mengambil maklum akan cadangan ini. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, berhubung dengan Ipoh Timur. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ambil salah satu contoh negara sumber yang dipetik oleh Ipoh Timur sendiri dan mungkin juga dirujuk oleh Titiwangsa. Bangladesh adalah antara negara yang ada MOU dengan Malaysia yang dimeteraikan pada tahun Jun 2021 kalau tak silap, yang termaktubnya satu perjanjian kurang-kurangnya MOU lah, di mana dua negara punya satu jawatan kuasa joint working group dengan izin. Dan dalam joint working group itu memang ternyata salah satu syarat adalah untuk tidak digunakan atau dibenarkan tidak digunakan ejen di dua-dua belah, di sini atau di sebelah sana. Namun kita faham bahawasanya ejen memang diperlukan oleh peniaga-peniaga di sini untuk kenal pasti dan pastikan mereka yang nak kerja di sini dari sana datang ke sini. Namun Bangladesh sebagai satu contoh punya 1,523 kalau tak silap atau 26 ejen atau Bangladeshi Bangladeshi recruitment agent lah, yang kalau tak silap pada ketika ini hanya 100 sahaja yang boleh diupah dan digunakan oleh peniaga-peniaga Malaysia. Adakah pihak kerajaan merancangkan, punya rencana untuk membuka supaya kesemua 1,500 lebih boleh digunakan dan bukan saja yang terpilih? Tok Sah kita sebut pasal kenapa dia dipilih. Adakah 100-500 lebih itu semua boleh digunakan oleh majikan-majikan Malaysia? Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Memang perkara ini dalam perhatian Kementerian Sumber Manusia. Kita juga tahu bahawa bukan saja Bangladesh, malah ada juga negara-negara yang lain di mana yuran pengambilan pekerja asing adalah terlalu tinggi, dan kerajaan telah mengambil banyak langkah-langkah untuk cuba mengurangkan kos pengambilan pekerja asing. Dan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur tadi, memang untuk Bangladesh kita faham pada masa ini kita mempunyai 100 agensi pekerja yang terlibat, dan kerajaan sedang meneliti tentang perkara ini, dan tindakan-tindakan seterusnya akan diambil pada masa hadapan. Dan setelah satu penelitian dibuat berkaitan dengan isu bagaimana kita nak cuba mengurangkan kos yang terlibat. Ini adalah satu perkara yang penting. Begitu juga dengan Indonesia. Baru 2 hari yang lepas saya telah melawat ke Indonesia, telah mengadakan dialog dengan Menteri
Yang Berhormat Menteri, Pucat Borneo minta sikit penjelasan. Ketenagakerjaan di Indonesia dan satu daripada fokus yang diberikan dalam perbualan itu ialah bagaimana kita nak mengurangkan kos untuk membawa masuk pekerja domestik. Pada ketika ini kita dapati bahawa kos shilling yang ditetapkan adalah sebanyak RM15,000, mana jumlah ini adalah terlalu tinggi dan kami sedang berusaha untuk mengurangkan capping tersebut. Semalam dan hari ini jawatan kuasa working group pegawai-pegawai tertinggi di antara Malaysia dengan Indonesia sedang berbincang untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengurangkan kos tersebut. Saya juga masih menunggu untuk mendapatkan jawapan daripada mereka. Jadi memang perkara ini dalam perhatian Kementerian Sumber Manusia. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, berhubung dengan isu yang disentuh, ejen berlesen dalam kategori C di bawah Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981, Akta 246, boleh merekrut pencari kerja tempatan dan pekerja bukan warga negara termasuk pekhidmat domestik asing untuk bekerja di Malaysia. Agensi ini boleh menjalankan fungsi sebagai pengantara antara majikan dan pencari kerja. Akta 246 ini merupakan undang-undang yang mengawal agensi pekerjaan swasta di Malaysia dan dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bagi menambah baik proses ini, Kementerian Sumber Manusia sedang dalam proses rundingan dengan negara sumber untuk melihat peranan agensi pekerjaan swasta APS serta langkah yang perlu diambil untuk mengawal kos pengambilan pekerja asing. Peranan APS, iaitu agensi pekerjaan swasta, juga telah dinyatakan dalam memorandum persefahaman MOU yang dimuktamadkan dengan negara-negara sumber. APS yang melakukan kesalahan berdasarkan aduan boleh dikenakan tindakan gantung atau batal lesen mereka. Tuan Yang di-Pertua, berbalik kepada isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Titiwangsa mengenai permohonan penggajian pekerja asing dalam tempoh 3 hari untuk kluster sektor 3D. Menyedari keperluan tenaga kerja asing dalam keadaan yang amat terdesak, kerajaan amat prihatin untuk menyelesaikan masalah ini dengan serta-merta. Oleh yang demikian, kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelan kelonggaran pengajian pekerja asing bagi mempercepatkan proses kelulusan permohonan kuota pekerja asing bermula pada 17 Januari 2023 sehingga 31 Mac 2023 bagi sektor-sektor kritikal seperti pembuatan, pembinaan, perladangan, pertanian dan perkhidmatan, terutamanya bagi sektor, subsektor restoran sahaja. Namun begitu, aspek-aspek seperti pematuhan terhadap standard perburuhan dan kewajipan untuk mendapatkan kelulusan pengajian pekerja asing daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia selaras dengan Seksyen 60K Akta Kerja 1955 tidak boleh diabaikan. Pelan kelonggaran pengajian pekerja asing yang diperkenalkan adalah bagi memenuhi keperluan industri untuk mengisi kekosongan dalam pekerjaan-pekerjaan asas berkemahiran rendah yang bersifat 3D terdapat dalam 5 sektor kritikal yang terlibat. Kategori pekerjaan ini kurang menarik minat pencari kerja tempatan dan banyak diisi oleh pekerja-pekerja asing. Inisiatif-inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Sumber Manusia bagi menangani isu keperluan guna tenaga asing di sektor kritikal ini adalah selaras dengan mesyuarat khas pengurusan pekerja asing yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada 10 Januari 2023. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Ipoh Barat
dan Yang Berhormat Alostar menyentuh berkaitan isu pelaksanaan gaji minimum. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Perintah Gaji Minimum 2022 PJM 2022 telah berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022 dengan kadar gaji minimum ringgit Malaysia 1,500 sebulan untuk semua sektor tanpa mengira wilayah. Majikan yang terlibat adalah majikan yang menggajikan 5 orang pekerja atau lebih tanpa mengira bilangan pekerja bagi majikan yang menjalankan suatu aktiviti profesional yang dikelaskan di bawah Piawaian Pengkelasan Pekerjaan Malaysia, Malaysia Standard Classification of Occupation 2020. Atas dasar keprihatinan kepada majikan yang kurang berkemampuan dan tidak dapat meneruskan operasi kerana perlu menanggung kos bahan dan operasi yang mahal, kerajaan telah melanjutkan tempoh iaitu sehingga 1 Mei 2022 dari mulai 1 Mei 2022 sehingga ke 30 Jun 2023 di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Dipertua, dasar gaji minimum kebangsaan digubal untuk menetapkan gaji lantai floor wages bagi pekerja kategori terendah dalam pasaran buruh. Intervensi terhadap pasaran buruh dengan pelaksanaan dasar gaji minima adalah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat supaya dapat memenuhi keperluan asas diri dan keluarga mereka. Yang Berhormat Menteri, sikit. Tadi Yang Berhormat Menteri sebut majikan yang tak dapat menggajikan pekerja tadi diberi tempoh 1 Mei 2022 sehingga 30 Jun. Tempoh tu tempoh apa Yang Berhormat Menteri? Saya kurang jelas. Boleh Yang Berhormat Menteri ulang dan jelaskan balik. Terima kasih. Buat masa ini, memang kita ada gaji minima yang telah ditetapkan iaitu sebanyak RM1,500. Tetapi ada juga kategori majikan yang tidak diwajibkan untuk memberi gaji minima 1,500 iaitu sehingga 30 Jun 2023 di mana jika mereka mempunyai bilangan pekerja kurang daripada 5 orang pekerja dan juga bergantung kepada wilayah di kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya. Mereka tidak diwajibkan untuk diberi gaji 1,500. Mereka masih boleh membayar gaji minimum 1,200. Tuan Yang Dipertua. Yang Berhormat Menteri, Pucuk Borneo minta sikit saja tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya tadi nak mengimbau kembali mengenai isu pekerja asing tadi. Sebab saya merasakan ada perlunya kerajaan reorganize cara kemasukan pekerja asing ini. Sebab kalau pekerja asing ini nak masuk ke Malaysia, mereka kena melalui 2 ataupun 4 kementerian. Sebagai contoh, melalui pengalaman saya di Kementerian Komoditi, untuk membawa 32,000 orang pekerja asing untuk sektor peladangan, kita perlu berunding dengan Kementerian Sumber Manusia, Kementerian KDN, Kementerian Kesihatan dan kalau kita dah dapat kota daripada Kementerian Sumber Manusia, kita perlu minta permit daripada KDN. Lepas tu MOH kena bagi clearance sama ada dah bagi vaksinasi ataupun belum, baru boleh sampai. Jadi kalau boleh, since kita dah ada jawatan kuasa, mungkin kerajaan juga boleh memperhalusi perkara ini kerana kadang-kadang ia memakan masa terlalu lama. Bayangkan dalam sektor komoditi, kita dok berbincang, kerajaan dah bertukar 3 kali, belum juga selesai. Jadi saya harap melalui pengalaman saya, perkara ini boleh diperhalusi. Terima kasih. Yang Berhormat Puncak Borneo,
memang apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat adalah suatu perkara yang telah mendapat pertimbangan kerajaan dan hari ini kelulusan diberikan dalam tempoh 3 hari. Memandangkan sebelum ini ia memakan masa yang panjang kerana proses yang perlu dilalui adalah yang agak rumit. Maka untuk mempercepatkan kita memperolehi pekerja asing, memang kerajaan tahu dan prihatin tentang masalah yang dihadapi oleh semua sektor-sektor kritikal ini, maka kita telah melonggarkan syarat-syarat di mana kita tidak ada pengiklanan lagi, kita juga tidak ada proses yang melibatkan temuduga bersama dengan agensi kawal selia, dan kelulusan diberi dalam tempoh 3 hari dan pengeluaran kota juga akan dilakukan dalam tempoh tersebut. Tetapi masalah sekarang yang saya lihat ialah bukan dari segi mendapatkan kelulusan, tetapi berapa cepat kita boleh dapat pekerja asing dari negara-negara sumber untuk mereka dapat dibawa masuk ke negara kita. Jadi tangga batu sikit. Tangga batu. Boleh ke? Yang Berhormat Menteri perlu masa? Saya nak rumuskan sekarang. Atau tapi nak rumuskan? Saya nak rumuskan. Baiklah. Tapi kalau nak bagi peluang. Baik. Yang Berhormat Menteri, saya bagi 5 minit, sila gulung, dan di mana yang jawapan yang perlu secara bertulis. Ya, 5 terima kasih. Ya. Baik, saya setuju kerajaan mempermudahkan 3 hari dan sebagainya. Tapi saya melihat sebenarnya masalah dia bukan di Malaysia. Masalah adalah negara yang memberikan